亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们可以再一次在网上见面。让我们用一首诗歌来开始我们今天的聚会。Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita akan membuka persekutuan kita ini dengan mengangkat satu puji-pujian. Ingat akan nama Yesus. 我们用诗歌来开始今天的聚会。我们来唱纪念主名。为什么要纪念主名呢？我们纪念主耶稣的名字，我们在忧愁的时候我们就能够得到安慰，我们在平安的时候，我们在顺利的时候纪念耶稣的名，我们就不质疑，就不敢骄傲。 Kenapa kita harus mengingat nama Tuhan Yesus? Karena dikala kita susah sedih, nama Yesus membawakan penghiburan kepada kita. Di dalam kelancaran, di dalam kemujuran kita ingat akan nama Yesus supaya kita jangan terlengah, jangan menjadi congkak dan sombong. Kita mempertahankan hati kita yang selalu taat, rendah di hadapan Tuhan. Ingat akan nama Yesus.有苦的羞辱我牵你，常常纪念耶稣名，指明是你法门变形，一击消散心难平，命之宝，命追天，地之王而天之乐，命之宝，命追天，地之王而天之乐。Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ia selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang Mari kita bersatu di dalam doa. 姐妹们，我们进入祷告。 Bapa kami dalam surga ini kami Tuhan, dan tolonglah kami Tuhan untuk bisa memahami apa yang mau Kau katakan bagi kami. 天父帮助我们明白你要我们明白的。 Biar kiranya waktu kami membaca firman-Mu, Tuhan boleh bekerja, menolong agar pikiran kami bisa selaras dengan pikiran-Mu. 当我们读你的话的时候，帮助我们的思想与你是相同的。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告奉靠耶稣的名。 Amin. 阿门。 Ibu-ibu, mari kita membuka Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. 我们来看旧约以赛亚书第55章第8节到第9节。 Yesaya 55 ayat 8 dan 9. 以赛亚书55章第8、第9两节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia ayat 8 dan ayat 9, lalu akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 讲员先念英文，然后我们中文。 Yesaya 55. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. 耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang manusia pikirkan seringkali berbeda dengan apa yang Allah pikirkan. 人所想的常常跟神所想的是相违背。 Salah satu caranya misalnya waktu kita menginginkan sesuatu atau merencanakan sesuatu. 比方说，我们要一件事情，或者是想要做一件事情。 Jika kita sakit, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan? Pastilah sembuh. 当我们想要我们生病，想要得到医治，我们会得到医治。 Pertanyaannya adalah, bagaimana jika Tuhan memiliki pemikiran lain? Oh, kamu gak akan sembuh, tapi penyakitmu akan jadi berkat bagi orang lain. Apakah kita suka dengan pemikiran Allah seperti itu? 假如我们生病的时候，上帝说你这个病要成为别人的祝福，你要吗？ Sebagai orang yang percaya pada Yesus, seluruh hidup kita itu dipanggil untuk serupa dengan Yesus. Seluruh hidup kita, semua 我 hidup. 们蒙召不但是乐意蒙恩，神也要我们的生活像我们的耶稣基督。 Mulai dari perbuatan kita, apa yang kita lakukan, mulai dari perasaan kita, 从我们的行为、我们的感情， termasuk dari apa yang kita pikirkan. 包括我们所想的要和主一样。 Jika memang kita menjadi orang percaya, apakah pikiran kita itu selaras dengan pikiran Allah atau pikiran kita malah melawan pikiran Allah? 身为基督徒，我们的思想与主相合吗？或者是相违背？ Kitab Yesaya itu kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya, di mana Allah menyatakan penghakiman kepada kerajaan Yehuda. 这个以赛亚书是先知以赛亚所写的，在这里我们看见上帝怎么样责备当时的犹大国。 Ada juga sih memang penghakiman kepada bangsa-bangsa lain, tapi ini terutama dikhususkan untuk kerajaan Yehuda. 除了责备审判犹大国，神也责备审判列国。 Nah, kenapa saya sebut kerajaan Yehuda? Karena di zaman Yesaya, setelah Salomo wafat, kerajaan itu terpecah menjadi dua. Satu kerajaan Israel Utara, satu kerajaan Yehuda yang ada di selatan. 我们知道所罗门死了以后，在他儿子的手下，以色列分裂成北部叫做以色列，南部叫做犹大国。 Nah, jadi kenapa Tuhan itu mau menghakimi, menghukum bangsa Yehuda, orang-orang Israel di kerajaan Yehuda? Karena mereka berdosa. 上帝责备南部犹大国，因为他们犯罪。 Umat Allah yang seharusnya menjadi berkat bagi seluruh dunia, tetapi malah menjadi batu sandungan bagi dunia. 神的选民应该祝福万民万国，可是呢，那时候反而是成为一个不好的见证。 Tuhan hadirkan bait suci di Yerusalem, di mana orang-orang tuh harusnya bisa datang menyembah Allah yang hidup yang benar itu. 上帝的圣殿是在耶路撒冷，希望万国万民可以来到耶路撒冷来朝拜。 Tetapi masalahnya semua orang Israel dari masyarakat yang terbawah sampai para pemimpin semuanya berdosa. 但是呢，以色列国上下大小犯罪得罪上帝。 Jika kita membuka Yesaya 1, mari kita buka lihat Yesaya 1. 假如我们看以赛亚书第1章， Yesaya 1 ayat 2 sampai 4 ini introduksi dari kitab Yesaya. 以赛亚书第1章前面的是这个本书的前言引言。 Yesaya 1 ayat 2 sampai 4. Dengarkanlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Ini jadi Tuhan yang ngomong ya. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, anak-anak itu Israel, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. 这几节圣经呢是以赛亚书的前言第2节到第4节。天哪，上帝说啊，天哪要听，地啊知耳而听，因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟违背背逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识我，我的名却不留意。害犯罪的国民，担当罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女，你们立起耶和华，藐视以色列的圣子，与他生疏，往后退步。”
Semenjak kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan Yehuda, Tuhan itu sudah mengutus Tuhan sudah mengutus beberapa nabi. Salah satunya Yesaya. 以色列分裂之后呢，神照样差派他的先知在北国或者是南国。 Jadi Yesaya itu melayani mungkin di sekitar tahun 760-an sebelum Masehi lah, kira-kira saja ya 760. 先知以赛亚是活在公元前大概700年。 Setelah Yesaya dan Nabi Mika, mereka satu zaman, mereka meninggal, masih ada beberapa nabi yang Tuhan utus agar Yehuda, lu tobat Yehuda. 先知以赛亚跟先知米迦是同时代的人，他们死了之后呢，神还是照样差派其他的先知来引导、来责备当时的百姓。 Dan menariknya, saudara-saudari, ibu-ibu, Yehuda baru benar-benar dibuang sekitar 200 tahunan lagi. Baru tahun sekitar 580-an mereka dibuang. Masih ada waktu sekitar 200 tahun. 先知以赛亚的时代是在公元前700年，但是上帝还忍耐大概200年，所以到公元前500多年，犹大国才灭亡。 Yang akhirnya mereka dibuang berarti menunjukkan keras kepala ratusan tahun. Padahal Tuhan sudah kirim nabi-nabi. 这表示什么呢？表示说，上帝虽然给他们200年的时间，接着先知提醒他们，可是他们还硬着心。 Yehuda memiliki masalah yang serius. Akar dari dosa mereka, akarnya tidak percaya kepada Tuhan. 犹大国犯罪的根本的原因，他们对神没有失去了信心。 Mereka punya pemikiran sendiri akan hidup mereka. 他们有他们自己的思想。 Waktu Raja Israel Utara, waktu itu Raja Israel Utara masih ada. Raja Israel Utara itu kerjasama, ada namanya Raja Aram, mau menyerang Yehuda. 当时北国以色列跟外邦的国家，就是亚兰国联合起来，要攻打犹大国。 Apa yang kerajaan Yehuda pikirkan? Apa yang mereka pikirkan? 犹大国想什么呢？ Apa yang mereka rancangkan? 他们计划什么呢？ Coba kita lihat Yesaya 30 ayat 1 sampai 2. 我们看以赛亚书第30章。 Yesaya 30 ayat 1 sampai 2. 以赛亚书30章第1节到第2节。 Kalau ibu-ibu ada pegang Alkitab yang terjemahan yang Indonesia, LAI itu sudah ngasih petunjuk. Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. 在你们圣经给我们看见说，上帝拯救他们。 Jadi pikiran mereka apa? Apa rencana dari orang-orang Yehuda ini? Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada aku. Berarti mereka tidak memiliki pikiran Tuhan, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. 以赛亚30章第1节、第2节，耶和华说：“祸在这卑劣的儿女，他们同谋，却不有于我；结盟，却不有于我的灵，以致罪上加罪，起身向埃及去，并没有求问我，要靠法老的力量加添自己的力量，并投在埃及的影下。” Mereka punya pikiran sendiri. Mending kami ke Mesir daripada kami ke Tuhan. 所以，当这个犹大国被北方跟亚兰国攻打的时候，他们没有投靠主，他们更愿意投靠人。 Mereka juga berpikir bahwa mereka lebih percaya para dukun dan peramal. 他们也相信占卜的迷信的思想。 Misalnya di dalam Yesaya 8 ayat 19, 比方说在以赛亚书第8章第19节。 Yesaya 8 ayat 19. 以赛亚第8章第9节。 Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? 第8章第19节，有人对你们说，当求问那些交鬼的，
和行故术的，就是声音绵满、言语细微的。你们便回答说：百姓不当求问自己的上帝吗？岂可为活人求问死人呢？人当以训诲和法度为标准。他们所说的，若不与此相符，必不得见晨光。 Minta ke dukun, komat kamit. Jadi dukun zaman dulu sama dukun zaman sekarang nggak ada bedanya, Pak. 从前教诲的和现在教诲的没有什么两样。 Udah minta ke Mesir, punya pikiran sendiri. Wah, pikiran kedua, wah ada roh-roh ramal nih, ada dukun-dukun nih kita datengin. 所以呢，当时的犹大国，他们被北方的攻打，不但没有求问上帝，他们要求这个埃及来帮忙，而且呢，他们求问教诲的。 Dan mereka juga berpikir menyembah berhala-berhala lain. 他们也拜其他的偶像， Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. 犹大国充满自己手所做的偶像。 Padahal kerajaan Yehuda pernah mengalami penyertaan Tuhan dan mukjizat Tuhan waktu mereka dikepung 180.000 tentara Asyur. 其实犹大国曾经依靠过上帝，当亚述王攻打他们的时候，上帝帮助他们。 Mereka nggak angkat senjata, mereka nggak berperang, tiba-tiba 180.000 tentara Asyur yang menyerang. Tuhan berikan hukuman dan mereka langsung balik kembali ke negerinya tanpa berperang. 18万的亚述的军兵败在犹大国的手下，其实犹大人没有动刀剑。 Nah, jadi waktu kita melihat Yesaya 55, Tuhan juga memberikan nubuatan kepada Yesaya, Tuhan sudah cukup dan akan menghukum kerajaan Yehuda. 所以到了以赛亚书第55章，上帝说：“时候到了，我要行审判。” Tetapi hukuman itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Allah memiliki rancangan yang lebih baik kepada Yehuda. 这个审判就是让犹大人看见上帝的意念，上帝有更好的意念，有更好的计划。 Seandainya mereka berbalik, ya penghukuman nggak terjadi. Dan itu adalah hal yang indah bagi 假如他 kita. 们回头悔改，当然上帝不再行审判，那是美好的事。 Tapi karena Tuhan sudah tahu mereka akan melakukan hal yang sama selama ratusan tahun, Tuhan akan menghukum mereka dan Tuhan tetap masih memiliki rencana yang baik bagi mereka dengan penghukuman itu. 可是上帝知道，上帝给他们200多年的时间，他们还是不悔改。上帝已经知道他们所要走的道路，然而上帝还给他们机会。 Dan rancangan Allah dan pikiran Allah berbeda setinggi langit dengan bumi. 上帝说，他的意念高过人的意念。 Begitulah indahnya rencana Allah bagi bangsa Israel, bagi orang Israel di kerajaan Yehuda. 上帝对犹大人的美好的计划就是这样。 Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita percaya pada Yesus, kita adalah bagian dari umat Allah. Kita adalah umat Israel yang baru sekarang. 当我们相信耶稣的时候，我们就是神国里面的人，就是新的，在属灵的世上是新的以色列人。 Tapi kita juga harus waspada dengan apakah pikiran kita selaras dengan pikiran Allah atau tidak, atau kita melakukan hal-hal yang sama nih seperti bangsa Israel yang sudah lakukan ribuan tahun yang lalu. 那么，接着犹大人的软弱，我们应该反省一下，今天的我们是不是也像当日的犹大人呢？跟神的意念是相反的。 Apa pikiran kita, apa rencana kita, apakah itu sudah selaras dengan kehendak Allah atau sama sekali tidak? 我们的意念，我们的计划符合神的旨意吗？ Saya tidak pernah lupa seorang percaya menanyakan apakah orang Kristen boleh pakai penglaris. Pikiran Tuhan atau pikiran siapa ya itu? Pakai penglaris, pakai jimat untuk penglariskan usaha. 有一个人啊，说是基督徒，可是他说我做生意不可以用那些迷信教诲的方法？ Ya mungkin kita memiliki anak, orang tua modern tuh punya anak pengennya les terbaik, sekolah terbaik, semua terbaik, luar negeri sekali yang lempar. Masalahnya pikiran Allah atau pikiran manusia. 年轻的父母总是想孩子得到最好的成绩，然后最好是能够出国，这是神的旨意吗？ Tapi ada juga orang tua yang bukan lempar, jangan anak cewek di sini aja, jangan jauh-jauh. Pikiran siapa? Tuhan atau 也有人想女孩子嘛，不要出国，就是在这里，这也是神的旨意吗？ Jadi kita mulai berpikir nih saudara-saudari bahwa ibu-ibu bahwa pikiran siapa ini ya? 我们应该想一想，
我们这个意念是出于谁呢？出于自己呢，还是出于神呢？ Tahun lalu saya baru mengikuti, tahun lalu saya lagi mau mencari seminar-seminar di luar kekristenan lah, cari seminar umum, seminar tentang keuangan. 去年我学习关于经济的经济学， Jadi saya ambil 8 seminar mereka itu berurutan bicara tentang keuangan dan pikiran saya mulai bergerak. Wah, perlu nabung lebih serius, perlu investasi saya. 我参加8次的这个经济学的这个讲座，那么我的思想开始转变，我觉得应该储藏很多很多的钱，应该投资。 Terus ada kalkulatornya kan, estimasi pensiun usia sekian, kebutuhan per bulan kira-kira tahun itu berapa? 那么学经济学呢，就教导到我退休的时候，我大概要有多少钱？所以如果是这样呢，我从现在应该怎么样储蓄？ Wah, sudah mulai mikir, ke bank mana, terus ke manajer investasi mana. 然后我就开始想，要到哪一个银行去呢？ Dan dalam perjalanan saya, Bapak Ibu kita mulai bertanya-tanya, itu pemikiran manusia atau pemikiran Allah? 这是人的意思呢，还是神的意思呢？ Di satu sisi kita benar-benar berinvestasi adalah hal yang secara normal memang hal-hal yang baik, tidak masalah. 我们投资这是好事， Tapi kadang-kadang di dalam pemikiran saya waktu itu saya mulai berpikir, 但是当时我的思想是这样， seluruh konsentrasi dan energi saya itu habis untuk itu. Dan saya mulai berpikir, ini kok jadi berhala ya? 我整个的思想，我整个的力量都在向着哪一件事呢？这就成为我心中的偶像。 Kan kalau konsep finansial adalah kalau kita nggak mengurangi pengeluaran, kita tambah pendapatan kita. 那么经济学就告诉我们说，假如我们没有什么开销的话，那我们的钱一定会增加。 Atau mungkin menggabungkan kedua-duanya biar lebih cepat. 或者是我们把两个合起来，钱就赚得更多。 Datang nih teman saya, ya kan rohaniawan, bukan gereja ini, tapi teman rohaniawan dari dulu pernah lah pelayanan bareng. 我就去找我的朋友，也是传道人，不是这个教会的。 Jadi dia sudah pensiun dari gereja, sudah emeritus, dia tidak pelayanan lagi di gereja penuh waktu. 我的朋友年纪比我更大，他已经退休了， Tapi dia masih bersemangat nih, jadi 但是他还有很有精力。 dia join rupanya ke asuransi. 那么他就买了保险， Karena kita pernah pelayanan dan kami saling tahu, 因为我曾经跟他同过工，所以我们一直都认识。 ya seperti orang sales manapun kita makan bersama dan mulailah prospek. 那么我们就好像生意人一样，一边吃饭一边就讲一讲前面的道路如何。 Nih, rohaniawan saya, tim leadernya dia adalah juga hamba Tuhan, rohaniawan, lulusan alma mater sama dengan saya. 那我的这个朋友呢，他是玩这个保险的，那么他的上司也是所谓的传道人。 Nah, jadi saudara-saudari kita mulai melihat lagi dan semua teknik keluar lah. Kamu mau di gereja, kamu nanti kalau di gereja kan kamu itu digaji sama mereka. Nanti kamu direndahin. Lebih bagus kamu cari uangmu banyak sehingga bahkan kamu sudah tidak perlu lagi sentuh itu uang gereja. Sehingga kamu pelayanan tuh bisa maksimal, bisa cup gitu loh, nggak kayak ditekan. 所以我的朋友跟他的上线的上司就对我说：“你做传道人，有的时候可能教会不喜欢你，你倒不如出去赚更多的钱投资。” Sekilas memang ya oke juga sih pemikirannya masuk akal juga sih. 乍眼之下呢，这个想一想，也是很无情理的。 Permasalahan utamanya adalah apa pikiran Tuhan untuk kehidupan saya? Apakah saya harus join atau tidak? Mungkin bagi orang lain, ya itu bagian dari rencana Tuhan. Tapi untuk saya, apakah memang benar? 但是问题是说，这样所谓也差不多不是坏事。那问题是说，神要我走这条路吗？或者是说别人可以走这条路，那我是否也可以走这条路？ Lihat itu si tim leadernya. Sekarang dia uangnya udah banyak, rumahnya udah gede ya, udah banyak sekali. Dan kemudian sekarang dia pelayanan di gereja dan dia nggak terima persembahan atau tunjangan apapun. Itu baru pelayanan.
Waduh, mikir juga ya. Orang sales ngomong itu gebuk-gebuk loh. 所以我那个几个朋友就是推销员啊，他就说，你看某人某人啊，也是传道人啊，没有在教会做传道，赚了很多很多的钱，现在又做传道，不收薪。 Bisa jadi mungkin itu pikiran Tuhan bagi teman saya, tetapi belum tentu itu pikiran Tuhan untuk kehidupan saya. 也许神许可他这么做，不一定许可我这么做。 Saya tidak ada masalah dengan hal itu. Cuma permasalahan utamanya adalah rencana Tuhan untuk hidup saya apa? Pikiran Tuhan apa untuk hidup saya? 现在我应该注意的就是神在我身上的计划是什么。 Kita ini lagi memasuki Januari, bentar lagi Februari. Kita mungkin sudah punya nih rencana-rencana masa depan, pikiran-pikiran akan masa depan. 进入到2024年，我们已经走到了1月份，不久要进入2月份，我们一定有很多很多的计划。 Tapi apakah pemikiran kita, apakah rencana kita itu sama nggak sih yang dengan Tuhan pikirkan? 我们应该想一想，我们的计划合乎神的心意吗？ Nah, saudara-saudari, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan. 这是你和我们应该思想的，我们的思想、我们的计划合神的旨意吗？ Yang terjadi dengan orang Israel adalah pikiran yang tidak ditaklukkan kepada Kristus dan firman-Nya, perlahan-lahan itu nanti satu derajat itu miring. Tapi nanti setelah 1 tahun, 2 tahun, itu makin lama makin lebar, makin panjang. 神责备当时的犹大人，他们的思想不是在神的道路里面，那么有一点偏差，一点偏差，可是慢慢的这个偏差就走出轨道。 Sehingga kita perlu bertanggung jawab dengan pikiran yang sudah Tuhan berikan. Apa sih yang kita pikirkan dalam hidup ini? 以至于呢，我们是应该向神负责，神到底放什么意念在我们的内心里面？ Perlahan-lahan tapi pasti 1 derajat, nanti jaraknya udah 1 kilometer tuh lebih lebar lagi, lebih lebar. Kalau iblis itu penyesatannya gampang Bapak Ibu. Pelan-pelan saudara-saudari, pelan aja. Tipis. Tiba-tiba kita lihat 10 tahun, kok hidup gua gini ya? 假如我们的思想没有符合神的话，慢慢的，我们一定能肯定，我们越走越远。到10年之后，当我们回过头看的时候，哦，走的离谱了，太远了。 Itu terjadi dengan orang Israel. Dari pertama mereka itu tidak taat, kecil-kecil tidak taat, tidak mau tahu apa pemikiran Tuhan. 1 derajat, makin panjang, lebar. Akhirnya sekarang sudah 200 tahun pun nabi-nabi banyak pun nggak balik-balik ke Tuhan. 这就是当日的以色列人、犹大人，他们的思想没有按照神的心意，所以慢慢的离开上帝。200年之后，他们还是没有回转。 Apakah cara kita berpikir, perencanaan kita, hidup kita itu sudah selaras nggak dengan pikiran Tuhan? 那么今天的你和我们的思想、我们生活的计划合乎神的心意吗？ Caranya bagaimana? Bagaimana kita bisa memiliki, bagaimana bisa membuat agar pikiran kita itu selaras dengan pikiran Tuhan? Caranya bagaimana? 我们的意念怎么样跟神的意念能够相符合呢？ Ya, pasti sudah tahu ya, itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab lagi. Jawabannya Alkitab, firman Tuhan. 肯定我们的思想要跟神的思想符合，一定是圣经做我们的标准。 Dulu saya pernah diajarkan bagaimana kita harus bersikap tentang firman Tuhan atau Alkitab. 我从前曾经被教导过，我们应该采取怎么样的态度对待神给我们的圣经。 Ingat ilustrasi tangan, dengar, baca, pelajari, 听、念、学、背、 hafal, renungkan, 默想、 dan kemudian terapkan. 应用。 Terapkan itu di ini ya, kalau mereka digambar tuh di bukan punggung tangan ya, di tangan telapak tangan. 就是在手掌上， Jadi kita nggak hanya sekedar baca goyang Bapak Ibu. 不是单单念，这个是会动摇的。 Dengar baca cuma 2, ini doang ini kurang seimbang, 听 kurang kuat. 读不够， Agar firman itu nggak hilang, benar-benar itu harus semuanya kita pegang dengan 要 baik. 紧握住。 Kita dengar, kita 听 baca, 读 kita pelajari, 学 kita hafal, 背 kita renungkan, 默想 kita terapkan. 应用， Dan hanya dengan cara seperti ini 只有 pikiran 这样， dan hanya dengan cara seperti ini pikiran kita itu nanti Tuhan, Peri, pikiranmu sudah mulai lain ini. Kamu udah mulai pikirin financial freedom.
kebebasan finansial. 只有这样，我们才能够走在神的旨意上。只有这样，我们才会晓得是在神的旨意呢，还是慢慢已经走出轨道。 Dan benar-benar itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, waktu saya mikirkan itu benar-benar halus loh cara mainnya. Maksudnya teman saya tentu tidak dipakai iblis ya, tentu tidak. Tapi saya merasa pikiran saya itu mulai bergeser tuh sedikit demi sedikit tuh, tentang uang. 所以在那个时候呢，我就觉得呢，我的思想一点一点就改变了我的行为。 Saya kalau nggak hati-hati, saya kan terjebak dengan pemikiran yang sama dan hidup saya ya, saya jalani dan saya berdosa di hadapan Tuhan. 假如我没有谨慎的话，我会走我朋友的道路。 Mungkin bisa saja ada rencana Tuhan agar hamba Tuhan tertentu, rohaniawan tertentu bisa memiliki kebebasan finansial. Ya, itu urusan Tuhan dengan mereka. 对他们来说，也许神容许。 Mungkin dari pengalaman hidup mereka juga dipakai untuk membangkitkan semangat jemaat. Bapak Ibu, kalau rohaniawan saja bisa, Bapak Ibu juga bisa. Bisa juga kan? 也许那些传道人这样做，他鼓励他的信徒，让他的信徒也是能够得到鼓励。也许。 Cuman di dalam kasus saya, pikiran saya itu sudah mulai ini kayaknya udah mulai jadi berhala nih duit nih. Financial freedom, kebebasan finansial itu udah mulai berhala. Itu bagi saya. Mungkin itu bagi Bapak Ibu. 但是我知道，如果我走那条路，那我肯定已经走出轨道。 Apakah itu rencana Allah? Apakah itu pikiran Allah? 这是神的旨意吗？ Nah, hanya melalui firman Tuhan lah. Dengan kita menggenggamnya dengan kuat, kita mulai tahu jalanmu bukan sana Pak. 只有借助神的话，我才真正的知道神的道路。 Rancangan hidupku buatmu bukan itu, bukan financial freedom. 上帝说我在你身上的旨意不是那个。 Aku punya rancangan lain yang jauh lebih indah, lebih tinggi daripada langit bahkan. 我在你身上有更高的旨意，有更高的道路。 Dan Tuhan juga memiliki rencana yang sama, pemikiran yang sama dengan kita semua. 那么上帝都在我们的身上有美好的意念。 Rancangan yang indah, rancangan yang bahagia sehingga hidup kita itu bisa menjadi penuh di hadapan Tuhan. 我们符合上帝美好的意念，我们的生活就会美好。 Hidup kita menjadi berkat, hidup kita juga berada di dalam rancangannya Tuhan. 我们的生命能够成为祝福，我们也走在神的道路上。 Dan itu menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup. 这就是我们走人生道路的一个力量。 Ibu-ibu selalu kita sebagai penutup kita selalu waspada dengan apa yang kita pikirkan. Seringkali itu tidak sama dengan yang Tuhan pikirkan. 我们要谨慎，我们所思想的很多时候不符合上帝。 Jangan langsung dinyahin ya, wah anak saya pengen luar negeri, nyah dari iblis, ya, bukan gitu juga ya. 当然也不是说，哎呀，我的孩子要出国啊，这一定肯定是从魔鬼，也不是这样子。 Oh ada aset, pengen ngasih aset buat anak biar anak bahagia, dari iblis ya, bukan gitu juga ya langsung. 要把产业留给孩子呢，也不是说这个就是出于魔鬼。 Tapi lebih waspada saja, apakah itu pikiran Tuhan? 不过要思想的说，这是神的旨意吗？ Apakah itu rencana Allah dalam hidup saya dan dalam hidup mungkin anak saya atau pasangan 这 saya? 是否是神在我跟我儿子、孩子们身上的旨意？ Waktu kita mempelajari firman-Nya, membaca, merenungkan, nanti kita Tuhan nanti mulai bukakan jalan. Bukan, kamu bukan sana arah. 当我们学习、思想、默想神的话的时候，神就会指示我们是或者是不是。 Jangan-jangan aset kita bagi sebagian kita jual semua, kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan kepada anak. Karena mungkin Tuhan nanti tahu 10 tahun ke depan ini akan jadi masalah. Mungkin. 也许当我们真的照神的旨意做的时候，可能神感动我们把那个产业卖掉，我们给那些需要的人。为什么呢？因为可能10年之后情形改变，神知道，我们不知道。 Tapi pada saat yang sama bisa juga Tuhan ingatkan, oh iya ya saya belum buat ahli waris ini. Kalau enggak nih jadi petaka, cepat-cepat buat ahli waris. Bisa jadi ke situ, mungkin saja. 也许神也会感动我们，我们没有想到。后来神感动我们，是的，我还没有留下遗嘱。 Tapi kita hanya bisa tahu kalau kita terus peka sama pikiran Tuhan ya dari firman-Nya. 我们可以知道是或者是不是，当我们一直谨慎自己，走在神的道路上，留心我们所思想的。 Itu akan membuat hidup kita itu lebih tenang, lebih bahagia bersama-sama dengan Tuhan. 这会叫我们的生活越来越好。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。
Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan untuk terus mewaspadai pikiran-pikiran kami. 天父上帝帮助我们要留心，很仔细的省察我们自己的思想。 Rencana-rencana, keinginan kami waspada. 我们的思想，我们心所要的，我们要非常谨慎。 Tolong kami untuk terus mempelajari, membaca firman, merenungkannya agar kami tahu mana sih pikiran Tuhan, 帮 mana 助我 pikiran 们 Tuhan. 不断的阅读思想你的话，让我们能够分别什么是神的旨意，什么不是。 Tuhan pimpinlah setiap kami. 主啊，求你引导我们每一个人。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告奉靠耶稣基督的名字， Amin. 阿门。谢谢贝利亚的传道用神的话提醒我们，让我们再一次醒悟，神的意念跟我们的意念不一样，神的道路高过我们的道路，天怎么样高过地，照样上帝的意念高过我们的意念。为这个缘故，我们理当谦卑，凡事寻求他的旨意。Terima kasih kepada Gurunya Periadi yang sudah memakai firman Tuhan, mengingatkan kita bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan kita. Oleh sebab itu, di dalam segala hal di dalam kehidupan kita ini, kita cari kehendak Tuhan, kita jalan di dalam jalan Tuhan supaya kita tidak sesat. Mari kita angkat satu puji-pujian, 我们来唱一首诗歌。神要开道路，神在旷野开道路，在沙漠开江河，怎么能够呢？这就是神。Kita angkat satu puji-pujian, God will make a way. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan di padang gurun. Dan Tuhan membuka sungai di padang pasir. Bagaimana bisa? Itulah Tuhan. Saudara tidak bisa, kita tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Bukan saja rancangan Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalan kita, rancangan Dia lebih tinggi dari rancangan kita. Bukan saja demikian, tetapi kuasa Tuhan juga jauh melebihi kita. Apa yang kita tidak bisa, kita mentok. Tapi Tuhan bisa buka jalan di padang gurun. Tuhan bisa buka sungai di padang pasir. God will make a way. 神要开道路。God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heavens and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see.
closely to his side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way.